Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? So, minggu ni untuk RBT kita akan teruskan lagi dengan meneruskan pembelajaran kita dalam pengenalan kepada reka bentuk unit 2 untuk tahun 4. Okey, kita akan teruskan dengan apresiasi reka bentuk. Apa itu apresiasi reka bentuk? Apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Kita perlu menghargai setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Dalam di sekitar awak semua ada reka bentuk berbeza. Ada reka bentuk yang bulat, ada reka bentuk panjang, ada reka bentuk yang sedikit sengit, dan setiap reka bentuk yang berbeza ni ada fungsi tersendiri. Cuba awak tengok perbualan antara dua orang pelajar ni. Seorang A dengan B. A cakap, saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Cuba awak perhatikan botol minuman awak. Ada muncung besar, ada muncung kecil, ada fungsi masing-masing. Kalau mulut botol itu lebih besar, lebih banyak air yang boleh minum dalam satu masa yang singkat. Kalau contoh kawan dia ni yang B ni, saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Maksudnya dia sedut je, tak perlu nak dongak botol tu, sekadar sedut je dah boleh minum. Jadi maksudnya di sini ada dua reka bentuk yang berbeza. Ada reka bentuk yang memudahkan lebih banyak air ni minum, dan ada reka bentuk yang memudahkan pelajar tu untuk minum tanpa mendongakkan botol tu. Di bawah tu ada seperti yang Miss jelaskan tadi, semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Cuba awak tengok botol-botol kat bawah tu. Ada yang ada handle, ada yang ada straw, ada yang boleh buka tutup. Yang mudah dibawa, mudah digunakan dan mudah ditutup. Cuba perhatikan botol air awak. Semua berlainan kan? Macam itulah. Seterusnya adalah elemen dalam reka bentuk. Setiap reka bentuk ada elemen tersendiri untuk memastikan fungsi sesuatu barang atau produk itu dapat dimaksimumkan. Sebagai contoh, kita tengok elemen dalam reka bentuk. Seperti yang Miss cakap tadi, idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Bukan satu elemen je. Bila kita gabungkan banyak elemen, maka lebih baik produk itu berfungsi. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti yang berikut. Yang pertama, garisan. Terdapat pelbagai jenis garisan. Setiap jenis garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Ada garisan menegak, kenapa? Ada garisan yang melintang, kenapa? Garisan-garisan ini pun memberikan fungsi kepada reka bentuk sesuatu benda tu. Contoh dalam gambar ni, bangunan. Ada bangunan garisan melintang, ada bangunan garisan menegak. Elemen kedua adalah rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Sebagai contoh, rupa organik iaitu bentuk yang tidak sekata, kita panggil rupa organik sebab dia nampak natural. Seterusnya rupa geometri. Rupa geometri ni lebih kepada bentuk. Contohnya bentuk segitiga, bentuk segi empat. Awak boleh tengok dekat bangunan-bangunan dalam gambar ni ataupun bangunan-bangunan di sekitar kita. Ada rupa organik, ada rupa geometri. Baiklah. Elemen seterusnya adalah elemen bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Jika bentuk berubah, ruang, isi padu dan permukaan juga akan berubah. Cuba awak tengok teko ni. Dua teko yang mempunyai bentuk yang berbeza. Satu bentuk bulat dan satu lebih panjang. Dan seperti yang dinyatakan, dia adalah objek. Bentuk ni objek yang mempunyai ruang. Ruang kan ada ruang dalam teko tu. Ada isi padu. Isi padu apa? Isi padu air. Isi padu ruang tu dan lebih daripada satu permukaan. Permukaan atas dan luaran dan bawah. Seterusnya elemen tekstur. Elemen tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh seperti permukaan yang kasar, tekstur licin, tekstur kesat, tekstur halus, lembut dan berkilat. Awak boleh bezakan dekat jalan tar dengan lantai dalam rumah awak. Lantai dalam rumah awak lebih licin daripada tekstur jalan dekat luar. Tekstur jalan dia lebih kasar. Kan? Kenapa lebih kasar? Dan kenapa permukaan dalam rumah lebih licin? Kalau permukaan dalam rumah lebih kasar, sakitlah awak nak jalan, betul tak? Kalau atas jalan raya, permukaan kasar tu dibuat supaya kereta dapat absorb, dapat kurangkan, dapat
maksudnya pendek kata tidak bahayalah. Cuba bayangkan semua jalan licin. Habislah kereta semua langgar antara satu sama lain. Sebab itulah jalan tu dibuat supaya sedikit kasar. Okey, bukan tidak rata. Dia rata tapi sedikit kasar. Okey, seterusnya adalah elemen size. Saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda, iaitu besar atau kecil. Okey, ada reka bentuk yang elemen reka bentuk yang besar, ada elemen reka bentuk kecil. Kedua-duanya ada fungsi. Bukan cakap besar lebih baik, kecil lebih baik, tidak. Dua-dua bentuk ni, dua-dua elemen ni, besar dan kecil, ada fungsi tersendiri. Okey. Kenapa saiz bola sepak lebih besar daripada saiz bola tenis? Dalam permainan bola tenis, mana boleh bola tenis tu dibuat besar sebab raket kan kecil je. Nanti kalau nak baling, nak pukul bola tenis tak boleh pula sebab tu bola tenis dicipta dalam keadaan saiz yang kecil. Kalau bola sepak kan bola itu perlu disepak. Disebabkan itulah saiznya lebih besar. Okey. Okey, elemen seterusnya adalah elemen warna. Warna sangat penting ya. Okey, kerana warna dari mata jatuh ke hati orang cakap sebab warna. Okey, ada orang suka warna lebih terang, ada orang suka warna lebih gelap. Okey, warna memberikan kesan pada objek dan orang yang melihatnya. Okey, ada objek yang sesuai warna lebih cerah, ada objek yang sesuai warna lebih tenang dan lebih redup. Okey, seperti contoh kat sini, warna yang panas menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Okay, manakala warna yang sejuk menimbulkan suasana redup, tenang dan damai. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okay, elemen seterusnya adalah elemen ruang. Ruang ialah tempat yang lapang dan mampu memberikan keluasan. Okay. Ruang yang kecil menampakkan suasana yang sempit. Sebab tu susun atur perabot dalam rumah memainkan peranan. Seterusnya ruang yang besar dapat memberikan keselesaan. Okay. Alright. Okay. Elemen seterusnya adalah elemen nilai. Nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu rona warna. Okay, contoh kat sini dia bagi perubahan di waktu senja dengan perubahan di waktu pagi. Okey. Okey, tadi kita belajar tentang elemen, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk garisan ya. Okey, ini adalah antara jenis garisan dalam lakaran, ada 6 contoh kat sini. Okey, banyak lagi jenis garisan atas dunia, cuma hari ni kita nak belajar 6 je. Okey, yang pertama garisan halus. Seperti yang nampak kat sana, halus je. Boleh lihat pada daun, garisan tebal macam dekat zebra ni, garisan beralun macam di padang pasir, garisan putus-putus macam dekat tengah jalan raya tu, pembahagi jalan tu. Ada garisan putus-putus, garisan zigzag dekat tu dekat rak buku, design rak buku, design apa lagi zigzag, semacam lagi lah. Dan garisan berlingkar tu, ubat nyamuk pun garisan berlingkar. Okay. Awak boleh tengok macam-macam lagi jenis garisan atas dunia ni kalau awak Google. Okey, ini antara fungsi-fungsi garisan. Setelah mengenali jenis garisan, kita perlu melihat fungsi garisan pada lakaran. Antara fungsi garisan adalah seperti yang berikut. Okey, pertama sekali garisan menimbulkan rupa, nampak 3D tu. Okey, seterusnya garisan menimbulkan bentuk yang dikehendaki. Okey, ada kita nak nampakkan bentuk tu nampak lebih bulat, ada kita nak nampakkan bentuk tu lebih besar. Okey. Dan seterusnya adalah garisan menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Okey. Fungsi bayang-bayang ni supaya nampak gambaran saiz kepada orang yang melihat. Okay. Sebab tu orang yang bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek, seorang pelukis, pelan dan sebagainya, dia kena hebat bahagian garisan. Dia kena tahu macam mana dia nak design benda tu supaya nampak dan beri gambaran yang jelas kepada orang yang nak bina sesuatu tu menggunakan garisan-garisan ni lah. Ini sangat basic. Untuk orang yang bercita-cita dalam bidang arkitektur dan sebagainya, inilah benda-benda yang awak akan pelajari di masa hadapan. Okay. Seterusnya adalah garisan dapat menghasilkan tone yang terang atau gelap. Garisan kalau diperbanyakkan dia nampak lebih gelap, dan kalau yang halus-halus lebih jarang dan lebih terang. Okay. Kalau yang baik-baik tu lebih gelap. Okay. Seterusnya adalah garisan menghasilkan pelbagai jenis corak. Awak boleh nak fungsi macam mana garisan tu. Okay.
Dan seterusnya adalah garisan mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Cuba tengok dalam gambar tu. Kalau tenor lama-lama, awak nampak gambar tu macam bergerak. Okey, ni aktiviti melakar garisan menggunakan 3 garisan yang paling asas. Okey. Tapi tak kisah, lepas ni kita ada aktiviti menggunakan garisan-garisan ini, iaitu melakarkan garisan halus, melakarkan garisan beralun dan melakarkan garisan zigzag. Walau bagaimanapun, cikgu tidak mengahadkan awak boleh guna pelbagai garisan dalam lakaran awak. Tunggu sekejap lagi. Okey, ini adalah tugasan pertama. Awak hendaklah memilih satu produk di dalam rumah awak, kemudian terangkan fungsi reka bentuk. Contoh awak ada pinggan yang menarik ke, ada kursi yang hebat ke, kan? Kursi tu boleh terbang ke, siapa tahulah. Terpulang pada objek dalam rumah awak, tapi saya nak satu je. Hantarkan dalam bentuk video ke dalam bentuk tugasan. Tak perlu panjang, dalam 1 minit pun dah okey, ataupun 30 saat. Okey, record dan terangkan reka bentuk produk dalam rumah anda. Satu je. Okey? Okey, untuk tugasan 3, saya terangkan sedikit supaya awak tidak keliru. Okey, pertama sekali, awak kena lakarkan setiap satu garisan dalam kotak. Contoh garisan halus, garisan beralun dan garisan zigzag. Okey, dah siap yang tu, awak fikir satu objek. Okey, awak lakar gambar satu objek, contoh pasu bunga ke. Lepas tu dalam objek tu, awak letakkan garisan-garisan yang kita belajar tadi. Ada 6 garis garisan. Awak boleh masukkan garisan-garisan tadi. Okey, so jangan lupa ada 3 tugasan untuk hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa hantar dalam grup tugasan. Jangan lupa tulis nama, tarikh dan hari. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.